Oke ya, kita boleh mulakan. Suratul Maidah, mulai daripada ayat 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berkata ia, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, la amliku, tidak aku miliki, illa melainkan nafsi diriku, wa akhi dan saudaraku. Wafruk, maka pisahkanlah oleh engkau bainana, di antara kami, wa baina, dan di antara kaum al-fasikin, orang-orang yang fasik. Baik, saya semula. Kisah berkaitan dengan kaum Nabi Musa alaihissalam, yang mana Allah telah janjikan satu negeri, iaitu negeri Syam, setelah mereka dapat lepas daripada cengkaman Firaun. Allah telah menjanjikan negeri yang penuh dengan keberkatan, iaitu negeri Syam. Tapi dengan syarat, hendaklah diperangi orang-orang itu. Dan dijanjikan kemenangan. Perang satu syarat, kemudian janji Allah menang dan kamu akan dapat negeri itu. Tapi nampaknya kamu telah ingkar dan kamu tidak mau memerangi mereka. Bahkan mulut kamu yang dikatakan sebagai durhaka terhadap Rasulnya, mengatakan bahawa, wahai Musa, engkau sajalah dengan Tuhan kau pergi perangi. Kami duduk sajalah di sini. Bagaimanalah perasaan Musa ketika itu? Tentulah sedih sangat. Dia suruh Musa dengan Tuhan perangi kaum itu, dan dia nak duduk saja nak tengok. Ini kaum Musa, Bani Israel. Baik. Qala Rabbi, apalagi Nabi Musa mengadulah kepada Allah, wahai Tuhanku, inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak aku miliki melainkan diriku dan saudaraku. Saudaraku di sini Harun, Nabi Harun. Wafruq bainana wa baina qaumal fasikin, maka pisahkanlah oleh engkau di antara kami dan di antara kaum orang-orang yang fasik. Jadi fasik ini kerana tidak menurut perintah atau keluar dari ketaatan. Itu mereka fasik. Jadi Nabi Musa rasa begitu kecewa sangat dengan sikap kaumnya. Sebab itu dia mengadu kepada Allah, pisahkanlah kami di antara kami dan kaum yang fasik ni. Habis kalau dah tak boleh masuk, dah tak nak masuk ke negeri itu, negeri mana mereka nak masuk? Mereka tak boleh masuk. Mereka dah keluar daripada Mesir. Jadi
Mereka merayau lah. Ikut haluan dia. Macam itulah bahasanya. Dah tak ada negeri. Baik, sambung Qala. Telah berkata ia. Telah berkata ini lebih kepada firman. Telah berfirman ia. Ana Allah lah di sini ya. Fa innaha, maka sesungguhnya ia. Maka sesungguhnya ia muharramatun, yang diharamkan. Alaihim, atas mereka. Yang diharamkan atas mereka. Arba'ina sana. 40 tahun. Arba itu arba'in. Arba'in itu 40. Ya, 40. Sana itu tahun. Sambung. Yatihuna, mereka mengembara. Mereka mengembara kebingungan. Mereka mengembara kebingungan. Fil ardi, di bumi. Fala ta'sa, maka jangan engkau putus asa. Alal qaumi, atas kaum. Al-fasikin, orang-orang yang fasik. Baik. Setelah mereka tidak menurut arahan atau perintah Allah, Nabi Musa tak boleh buat apa. Ya. Jadi Nabi Musa berjalan. Itu dia, berjalan. Qala, telah berfirman ia, fa innaha muharramatun alaih. Telah berfirman ia, maka sesungguhnya ia, negeri yang disucikan itu. Ya. Negeri Syam itu. Muharramatun alaihim, yang diharamkan atas mereka. Arba'ina sanah, 40 tahun. Tak boleh masuk dalam negeri itu selama 40 tahun. Yatihuna fil ardi, mereka mengembara. Mereka mengembara kebingungan. Yalah, nak duduk mana? Ya, kebingungan. Negeri tak ada. Ya, fil ardi, di bumi. Maka mereka pun mengembaralah, berjalan. Ya, itu dikatakan mereka dah tak tahu, ikut kaki. Nabi Musa jalan ikut kaki, tapi kaum ni ikut je lah, ikut belakang, ikut. Nabi Musa tu tak tahu mana nak dituju. Itu dia kebingungan, mana nak dituju. Ya. Maka dah sampai jauh sana jauh sini, tak nampak negeri. Di tengah-tengah padang pasir. Ya, seluas-luas padang pasir, dia berada kat situ dengan tidak ada tempat berteduh. Ya. Itu disebut sebagai padang teh. Disebut sebagai padang teh. Nama padang pasir itu dikatakan padang teh. Di situlah dia terhenti. Bekalan dah tak ada dah. Makanan dah habis, minuman dah habis. Nak patah balik, sejauh-jauh lagi. Nak teruskan, tak tahu nak ke mana. Akhirnya mereka bertapaklah kat situ dengan keadaan yang tidak ada makanan, tak ada minuman, dah habis.
Di situlah Allah telah memberikan kepada Nabi Musa sesuatu kelebihan yang tidak ada pada nabi-nabi lain, yaitu Allah pancarkan 12 mata air kat situ dan diturunkan manna dan salwa, makanan manna dan salwa. Jadi mereka hidup kat situ dengan makan makanan yang bernama manna dan salwa. Manna ni sejenis manisan, salwa ni sejenis burung puyuh. Kalau kita tengok burung merpati, contohlah burung merpati, jinak macam tu. Tapi burung ni mudahlah ditangkap, dijadikan sebagai makanan. Air Allah telah alirkan. Itu yang berlaku kepada Bani Israel, yang tidak berlaku kepada bangsa lain. Selama berapa? Arba'ina sanah, 40 tahun. Mereka duduk kat situ. Dan dikatakan juga Nabi Harun dan Nabi Musa wafat di padang ini, padang teh ini. Wafat di situ. Nah, itu dikatakan selepas 40 tahun ini katanya Allah bangkitkan Nabi yang bernama Yusa sesudah 40 tahun tadi. Maka Yusa inilah yang menjadi kepala untuk meneruskan, untuk keluar daripada padang teh itu dan memerangi kaum yang ganas itu, iaitu yang berada di Syam. Disitulah permulaan Bani Israel ada tempat dipimpin oleh Nabi Yusa. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin, dan jangan kau putus asa wahai Musa atas kaum orang-orang yang fasik. Ini dikatakan fasik ini tak menurut perintah. Ibarat macam inilah, orang ni Islam, contoh Islam, tapi masalah solat dia tak nak solat, itu digelar sebagai fasik. Suruh puasa tak nak puasa, tapi dia tak encourage. Dia tak encourage, apa dia kata, encourage macam ni, dia kata apa guna sembahyang, apa guna puasa, tak ada maknanya. Sembahyang hari-hari pun tak ada kaya pun. Ini namanya mengengkari. Itu dah kira kata-kata kufur. Jadi dia mengakui solat tu bagus, puasa bagus, tapi dia tak nak buat. Ini dikatakan sebagai fasik. Baik, kita sambung lagi. Watslu, dan bacakanlah oleh engkau alaihim atas mereka naba'a akan perkhabaran ibnai, dua orang anak, Adam bilhaq, dengan benar, is di waktu, qarraba, telah berkorban ia berdua. Kalau seorang sampai ba saja, tambah alif, itu tanda berdua. Itu untuk madi. Kalau jadikan berdua, tambah alif lah. Macam doroba, korroba. Telah berkorban ia berdua, kurbanan, akan satu korban.
Fatuqubbilah, maka telah diterima ia. Maka telah diterima ia min ahadihima, min daripada ahadihima salah seorang keduanya. Salah seorang keduanya. Walam dan tidak yutaqabbal ia diterima minal akhar daripada yang lain. Qala telah berkata ia, la aktulannaka, sungguh aku mesti bunuh akan engkau. Sungguh aku mesti bunuh akan engkau. Qala telah berkata ia, innama sesungguhnya tidak lain. Yataqabbalu ia menerima. Allahu oleh Allah. Minal muttaqin daripada orang-orang yang bertakwa. Baik, saya masuk mula ya. Watlu alaihim naba abnai Adam. Dan bacakanlah oleh engkau atas mereka akan perkhabaran dua orang anak Adam bilhaq, dengan benar. Ya, dua orang anak Adam ni Habil dan Qabil. Ya. Itu yang tercatat, ya, Habil dan Qabil. Ini awal-awal ya manusia ya. Iz qarraba qurbanan. Di waktu telah berkorban ia berdua satu korban. Ya, maknanya perintah korban ini dah ada zaman ya keluarga Nabi Adam ini masa itu. Iaitu ya Habil sebagai penternak, Qabil sebagai petani. Jadi masing-masing suruh korbankan hasil daripada ya usahanya. Fatuqubbilah, maka telah diterima ia min ahadihima daripada salah seorang keduanya. Walam yutaqabbal minal akhir, dan tidak diterima daripada yang lain. Seorang lagi tidak diterima. Si Habil, bila perintah korban tadi dia carilah ya kibas yang paling bagus, gemuk, yang paling baik untuk dikorbankan. Si Qabil pula, ya, hatinya dia busuk. Ya, dia kata, ya, buat apa aku nak korbankan yang elok-elok, ya, sedangkan aku yang susah payah. Lebih baik aku cari yang tak elok-elok. Jadi dia mengambil hasil-hasilnya ya, yang tak elok untuk dikorbankan. Ya, di hati busuk. Ya. Lalu, ya, diletakkanlah di tengah lapangan. Diceritanya lah macam tu. Ya, korbannya diletak tengah lapangan. Lalu kibas si Habil ini hilang. Ya, disambar. Hilang. Maknanya diterima. Si Qabil tidak terima. Maka bertambahlah yes, marah si Qabil ini kepada Habil. Ya. Qala telah berkata ia, la aktulannaka, sungguh aku mesti bunuh akan kau. Dah mula ya, hasad dah mula sampai. Ya. Ini mula-mula hasad ni. Sungguh aku mesti bunuh akan kau. Qala telah berkata ia,
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Telah berkata Habil, sesungguhnya tidak lain ia menerima oleh Allah daripada orang-orang yang bertakwa. Ya. Korban yang diterima oleh Allah adalah daripada golong orang-orang yang bertakwa. Ya, bukan orang yang hati busuk. Sebenarnya si Qabil ini dia dah berdendam lama. Berdendam macam mana? Ya. Kami ikut sunnah Nabi Nabi Adam pada masa itu. Kembar ni dia tak boleh, anak dia semua kembar, laki perempuan. Ya. Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Bila lahir saja kembar, laki perempuan. Jadi, kembar ni tak boleh kahwin sekembar. Dia kena selang kembar. Jadi pada masa itu, si Qabil ni, dia nak kahwin dengan kembar dia. Jadi tak boleh. Jadi si kembar Qabil ni dikahwinkan dengan si Habil. Habil punya kembar dikahwinkan dengan si Qabil. Macam tu selang. Jadi katanya kembar si Qabil ni lagi cantik, lagi lawa. Dia nakkan kembar dia. Tak boleh. Itu dia berdengki sama dengan si Habil ni. Qabil ni berdengki dengan Habil. Sampai satu peringkat sampai korbannya tak diterima juga. Lagilah dia kuat lagi kedengkian tadi kepada si Habil. Baik, sambung lagi. Lain demi jika basottah telah engkau hulurkan ilayya kepadaku, yadaka akan tangan engkau, litaqtulani supaya engkau bunuh akan daku, ma ana tiada aku, bibasitin yang mengulurkan, ya dia akan tanganku, ilaika kepada engkau, li'aqtulaka supaya aku bunuh akan engkau. Ini sesungguhnya aku, akhafu aku takut, Allah akan Allah, Rabbal Alamin, Tuhan sekalian alam. Ayat 29, ini sesungguhnya aku, uridu aku berkehendak, bahawa tabu'ah engkau memikul, bi'ismi dengan dosaku, wa ismika dan dosa engkau, fatakuna maka engkau jadi min daripada ashabi penghuni anar neraka. Wazalika dan itu jazau balasan
az-zalimin, orang-orang yang zalim. Baik. Niat nak membunuh dah ada. Cakap depan Qabil bercakap kepada Habil. Kata-kata bunuh pun dah ada. Arti niat memang dah ada. Kata si Habil, lain basatta ilayya yadaka. Demi jika engkau hulurkan kepadaku akan tangan engkau. Litaktulani, supaya engkau bunuh akan daku. Ma'ana bibasi tiada ya ilaika. Tiada aku yang mengulurkan tanganku akan tanganku kepada engkau liaktulaka, ya, supaya aku bunuh akan engkau. Ya, ini bahasa yang senang. Ya. Kalau engkau ulurkan tangan nak bunuh aku takkan ulurkan tanganku melawan nak bunuh engkau. Kata si Habil. Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut akan Allah Tuhan sekalian alam. Jadi anak-anak Nabi Adam ni, dia dah ada agama, dah tahu dosa pahala masa itu. Ya. Dia dah tahu dosa pahala. Sebab itu dia takut Allah. Dia takut Allah. Kalau kau nak bunuh aku, ya, aku tak akan lawan. Kerana aku takutkan Allah. Inni uridu antabu bi ismi wa ismika. Sesungguhnya aku berkehendak bahawa engkau pikul dengan dosaku dan dosa engkau. Fatakuna, maka engkau jadi min ashabin nar, daripada penghuni-penghuni neraka. Kalau kita bahasakan begini, kalau engkau sanggup tanggung dosaku bersama dengan dosa engkau sendiri, ya, dan engkau akan jadi penghuni neraka, buatlah. Bahasa kita macam tu lah. Buatlah. Kalau engkau sanggup nak menanggung dosaku dan dosamu sekali, buatlah. Dan engkau akan jadi penghuni neraka. Kata si Habil. Ya. Jadi kita kena ambil pelajaran juga. Maknanya, kalau kita membunuh seseorang, ya, tak ada sebab kita tak boleh membunuh. Ya. Yang boleh jatuhkan hukum bunuh ni ialah, ya, pihak yang berwajib, bukan kita. Walaupun dia bersalah, ya, tapi bukan kita yang, ya, membunuh mereka. Jadi kalau kita bunuh, artinya kita telah memberikan tiket dia masuk syurga, yang kita masuk neraka. Nak tak? Fikirlah tu. Jadi cerita ni kena ambil. Kalau kau nak bagi tiket dia masuk surga, bunuhlah. Macam itulah. Wazalika jazaa'uz zalimin. Dan itu balasan orang-orang yang zalim. Itulah balasan orang-orang yang zalim. Inilah, ya, mula-mula, ya, hasad timbul di muka bumi ini, kisah dua anak Nabi Adam. Ya. Baik, fatawa'at, ya, sambung. Maka telah memudahkan ia. Fatawa'at, maka telah memudahkan ia. Lahu baginya. Nafsuhu, oleh nafsunya. Kau telah membunuh akhi, saudaranya. Faqatalahu, maka telah membunuh ia akannya. Fasbaha, maka jadilah ia minal khasirin, daripada orang-orang yang rugi. Saya mas mula. Fatawat lahu nafsuhu, kau telah akhi, maka telah memudahkan ia.
telah memudahkan ia baginya oleh nafsunya. Hati nafsunya tadi terdorong juga nak membunuh. Qatla akhihi, membunuh saudaranya. Wa qatalahu, maka telah membunuh ia akannya, terjadilah pembunuhan. Wa asbaha minal khasirin, maka jadilah ia daripada orang-orang yang rugi. Al-Kisahnya, si Qabil ini, mencari peluang. Bila masa si Habil ni rehat, maka suatu hari si Habil ni letih menjaga ternakannya. Dia pun berehatlah di bawah satu pohon. Dia rehat, betul-betul dia terlelap. Jadi si Qabil ni, ini satu peluang. Peluang untuk aku bunuh dia. Lalu dia pun mencari batu besar. Masa tu anak-anak Adam memanglah besar-besar. Apalagi kalau mengangkat batu besar, tak ada hal lah. Sebab dengan jasmani yang begitu besar, tak ada heran. Maka dia pun ambil lah batu besar, diangkat. Lalu dihentakkan dekat kepala si Habil. Maka terjadilah satu pembunuhan pertama di dunia. Fasbaha minal khasirin, maka jadilah ia daripada orang-orang yang rugi. Rugilah si Qabil. Sedangkan Habil dah kata, kalau kau sanggup nak masuk neraka, buatlah. Bersama lagi, Faba'asa, maka telah membangkitkan ia. Dalam braket mengirimkan. Allahu, oleh Allah. Quraban, akan seekor burung gagak. Yabahasu, ia menggali. Fil ardi, di bumi. Liyuriyahu, supaya ia perlihatkan akannya. Kaifa, bagaimana. Yuwari, ia timbuskan. Sawata, bangkai. Akhi, saudaranya. Qala, telah berkata ia. Ya wailata, wahai celakanya aku. A'ajastu, mengapakah telah lemah aku. An akuna, bahawa aku jadi. Misla, seumpama. Haza, ini. Al-ghurab, burung gagak. Wa uwariya,
maka telah aku timbus. Maka aku timbusnya. Sawata bangkai di sini mayat. Sawata mayat. Akhi saudaraku. Fasbaha maka jadilah ia minan nadimin daripada orang-orang yang menyesal. Baik. Al-Kisahnya. Setelah terjadi pembunuhan, maka si Qabil tadi, yang hidup ni Qabil, dia pikul lah dia mayat saudaranya, iaitu Habil tadi. Dipikul, bawa jalan, penat diletak. Kemudian rehat, sambung lagi, pikul, bawa jalan. Tak tahu nak diletak kat mana. Macam itulah, letak kat mana mayat ni. Angkat jalan macam itulah ceritanya. Sampai dia keletihan benar. Dia duduklah kat situ di sisi mayat saudaranya. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi. Lalu ia bangkitkan atau telah ia kirimkan oleh Allah akan burung gagak. Yabhasu, ia gali fil ardi pada bumi, liyuriyahu, supaya ia perlihatkan akannya kaifa yuwari, bagaimana ia timbus sawata ahi, bangkai saudaranya. Dalam dia duduk termenung kat situ, si Qabil ni, dia nampak burung gagak bergaduh depan mata dia. Bergaduh. Lalu dia satu mati. Seekor mati. Lalu burung gagak tu gali tanah, dia pun timbuslah bangkai kawan dia yang mati tu. Lawan yang mati tu ditimbus. Bila dia nampak, si Qabil nampak, qala ya wailata, telah berkata, ya hai celakanya aku, atau bahasa lain, hai malangnya aku. Ajastu an aku namislah hazal ghurab. Mengapakah telah lemah aku bahawa aku jadi seumpama ini burung gagak. Kalau kita bahasakan begini, malangnya aku, kenapa aku tak boleh buat macam mana burung gagak ni buat. Wa uriya sauta akhi, maka aku timbus akan mayat saudaraku. Fasbaha minan nadimin, maka jadilah ia daripada orang menyesal. Rupanya zaman tu belum ada lagi istilah tanam mayat. Tak tahu macam mana nak buat mayat ni. Macam tu. Jadi yang menunjukkan burung gagak. Burung gagak tunjukkan cara menanam. Dah mati ditanam. Itulah burung gagak tunjukkan kepada si Qabil. Ini mula-mula tak nak tahu. Sebab tak pernah berlaku. Mati pun belum berlaku. Nak tanam pun belum tahu macam mana nak buat kepada mayat ni. Inilah burung gagak mengajarkan kepada si Qabil. Barulah Qabil tahu. Dia pun gali tanah, ditanamlah mayat saudaranya. Tapi dia cukup menyesal. Itulah kisahnya. Dua anak Adam yang berdengkian. Dan itulah kali pertama, mula-mula sekali mereka menanam mayat, dan kali pertama berlaku pembunuhan. Baik, sampai situ dulu untuk Al-Quran. InsyaAllah kita sama akan datang ayat panjang sikit. Ayat 32 insyaAllah. So, kita sambung dengan pelajaran saraf kita insyaAllah. Sampai bilangan berapa hari itu kita berhenti? 43 ya. Baik, 43 tasrifun nakis.
Min babi tafa'ala ya tafa'alu. Tarobba asalnya tarobaya, tarobaya. Tapi tak bolehlah dibunyikan mu'tal tu. Jadi tarobba ya tarobba, tarobbian. Tarobba la tatarobba, mutarobbin, mutarobban, 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 turubia yutarobba. Ya, itu madi ma'ruf dengan madi majhul dengan mudhari', majhul dengan makna terdidik. Baik, sekarang ni latihan banyak ni sampai 8 ni. Ya, tasamma. Tasamma dengan mengambil pelajaran. Cuba buat tasamma. Tasamma ya tasamma. Tasamian. 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 Lagi. Tasamma. Tasamma. La tatasamma. Okey. Mutasammin. Mutasamman. 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 Tusummiya yutasamma. Ya yutasamma. Ya, tusummiya yutasamma. Itu mana mengambil nama. Ya. Ambil. Nombor 2 dengan makna berpakaian. Cuba buat. Takasa. Berpakaian. Takasa. Takasa ya takasa. Takasian. Takasa. La tatakasa. La tatakasa. Mutakasin. Mutakasan. 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 Tukusia yutakasa. Yutakasya Yutakasa. Ya, ini berpakaian. Lepas berpakaian tak berpakaian pula. Nanti tak tahu pula tak berpakaian. Tak berpakaian tak berpakaian pula. Ta'arro, ya. Ta'arro. Ta'arro ya ta'arro. Ta'arrian. Ta'arro. La tata'arro. Muta'arron. Tu'urya yuta'arro. Ya, tu'urya yuta'arro. Ya. Okey. Itu nombor 3. Nombor 4 dengan makna nyata, tajalla. Tajalla. Dalam surah apa ada tajalla, Allah menunjuk diri. Ya. Ya tajalla. Okey, tajalla. Tajalla ya tajalla. Tajallian. Tajalla. La tatajalla. La tatajalla. Mutajallin. Mutajallan. 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 Tujulliya yutajalla. Yutajalla. Ya, itu dengan makna nyata, ya. Nyata. Menunjuk diri nyata. Nombor 5 dengan makna naik, tarokko. Tarokko ya tarokko. Tarokian. Tarokko. La tatarokko. Tatarokka. Mutarakin. Mutarakon. Turukiya yutarokko. Ya, turukiya yutarokko. Nombor 6 dengan makna tinggal ni. Tinggal. Titik tak ada tu. Tinggal ya. Tinggal. Tabakko, okey? Tabakko. Tabakko. Tabakko ya tabakko. Tabakian. Tabakko. La tatabakko. Mutabakin. Mutabakon. Tubukiya yutabakko. Ya, alhamdulillah, itu makna tinggal. Nombor 7 dengan makna berkumpul, tahamimia. Cuba buat. Ada ke? Sebelah dia. Ustaz 7. Itu saya kata itu saya kata apa banyak dah latihan ni sampai 8. Saya nampak 6. Nampak 6. Ada 7 ya. Tahamma. Oh, tahamma. Ya tahamma. Lagi. Ya tahamma. Tahamian. Tahamma. Tahamma la tatahamma. La tatahamma. Lagi. Mutahamman. Ya. Mutumia. Yutahamma. Itu makna berkumpul. Satu lagi makna nombor 8,
menentang. tahadda, Tahadda. tahadda, Yatahadda. tahaddiyan, Tahadda. La tatahadda. Ya. Mutahaddin. Mutahaddan. Mutahaddan. dan mutahaddan, Ya. kemudian Yutahadda. Baik, Yutahadda. sekarang satu makna kita ambil yang akhir sekali lah, iaitu menentang. Okey, kalau madi apa? telah menentang ia, Telah menentang ia. Kalau mudhari, ia menentang, kalau masdar, penentangan, penentangan. Amar, Menentanglah oleh menentanglah oleh engkau, menentanglah oleh engkau. Kalau nahi, jangan jangan engkau menentang, jangan engkau menentang. Kalau isim fa'il, yang yang menentang, isim maf'ul, yang ditentang, yang ditentang. Ya. Isim makan, tempat menentang, tempat menentang. Zaman, masa menentang, masa menentang. Madi majhul, telah ditentang ia, telah ditentang ia. Mudhari majhul, ia ia ditentangkan, ia ditentang. Ia ditentang saja cukup. Baik, alhamdulillah, mumtaz semua. Alhamdulillah. Ya, okey. InsyaAllah akan datang tamrin yang ke-44 tasriful lafif daripada bab yang sama, iaitu tafa'ala ya tafa'alu tapi lafif lah. Ya, lafif ni dengan nakis beza ya. Kalau nakis huruf mu'tal dia satu je di hujung. Ya, di akhir tu satu, tapi kalau lafis huruf mu'talnya ada dua di akhir. Ya, itu lafif. Jadi contohnya tahawwa yang diberikan, mana bergulung ya, tahawwa sampai habis ya. Kejap ya. Ingatkan ya, tahawwa ni dia punya huruf nahi yang saya bagi ni ada satu kesilapan ya. Fi'il nahi tu. Jadi fi'il nahi patutnya tak ada ya. Cuba ingat, buat nota ya. Okey. Yang saya bagi ni terletak ya. So tak ada ya dalam lah. huruf nahi. Sepatutnya tak ada huruf ya tu. Huruf mutal tu tak ada. Okey. Jadi fi'il amar tak ada ya, fi'il nahi pun tak ada ya. Jadi dalam tulisan contoh tu ada ya, pangkah je nanti ya. Okey. Okey, atau buang ya. Okey. Buat nota situ. Okey. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma